Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu dulu beberapa orang yang masuk. Kalau boleh dengar. Okey, boleh. Okey, kita tunggu lagi beberapa minit. Lepas tu insya-Allah kita akan mula. Okey, sementara kita mula, kita ambil masa dulu untuk kita dengarkan sedikit matan yang kita akan belajar pada malam ni dalam 3 minit je insya-Allah. Baik. Kita dengar dahulu lah, kalau dengar lah. Test dulu dengar ke tak?
Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Harapnya semua dengarlah. Tadi saja dengarkan dahululah baik ataupun manzumah yang kita akan pelajari ataupun kita akan sama-sama telusuri lah untuk beberapa siri ini. Jadi harapnya dengarlah suara kan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi lam yazal aliman qadira wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad alladhi arsalahu ila an-nasi bashiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillahi alladhi manna ala man yasha'u min ibadihi bitalabi ilmi al-hadith wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha'u Allahu dhul fadli al-'azim. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Baik, Alhamdulillah, pertama dan selamanya suka untuk saya mengajak para hadirin, penonton dan pendengar untuk kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan, yang memberikan kepada sesiapa saja di kalangan hamba-Nya untuk menuntut ilmu hadis. Dan demikianlah fadl Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada sesiapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah lah pemilik al-fadl al-azim. Selawat dan salam kita panjatkan ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala nakkan kepada hamba-Nya kebaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-Nya kefahaman dalam ilmu agama. Dan kemudian selawat dan salam kita teruskan kepada para ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka yang mengikuti para sahabat sampai ke hari kiamat. Baik. Yang pertama mukaddimah. Seterusnya ahlan wa sahlan lah, dan terima kasih kepada semua yang mendengar. Ini adalah pengajian pertama, nak kata talaqi pun boleh, nak kata kelas pun boleh, nak kata pengajian pun boleh lah. Pengajian matan Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang telah diberikan tugas kepada saya lah, diberikan amanah kepada saya untuk saya menyampaikan oleh anjuran Majlis Ulama Isma secara dui bulanan, sebulan 2 kali lah, pada minggu kedua dan minggu keempat hari Isnin, insya-Allah. Minggu kedua dan minggu keempat hari Isnin, insya-Allah. Kita akan mempelajari matan ini, matan yang mudah, dia tak susah pun, matan yang menjadi asas kepada setiap talibul ilmi, matan yang menjadi asas kepada setiap penuntut ilmu. Bahkan matan ini merupakan matan mustawa 3 kot kalau mutun talibul ilmi. Mustawa 3. Maksudnya selepas kalau kita belajar hadis tu, selepas kita belajar hadis 40, kita boleh belajar ulumul hadis, kita belajar manzumah baiquni. Baik. Sebelum kita pergi kepada matan, matan ni tak panjang, ada 34 bait, 34 rangkap ataupun 34 baris matan sahaja. Dia tak panjang. Dan sebelum kita pergi dulu kepada matan ni, kita pergi dulu kepada mukaddimah. Kenapa kita kena belajar ulumul hadis? Kenapa kita kena belajar ilmu nak faham hadis? Kenapa? Baik, umum mengetahuilah hadirin-hadirat rahmati Allah, wahyu Islam diutuskan dengan wahyu. Wahyu ini ada 2, Al-Quran, Sunnah. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis ataupun sunnah, al-aqwal, al-af'al, taqrir, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Al-Quran kita boleh sepakat 100% autentik. Al-Quran ini sahih, tidak ada perbahasan lah tentang ketidaksahihan Al-Quran ini. Mutawatir Al-Quran, cuma tinggal nak faham makna dan isi tadabbur Al-Quran. Adapun hadis, wahyu yang menjadi sumber kedua terbesar ataupun sumber kedua selepas Al-Quran. Tetapi hadis ini ada possibility, ada kebarangkalian untuk dipesongkan, ada kebarangkalian untuk ditahrif, untuk diubah, untuk direka-reka atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itulah kata Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri wafat pada tahun 161 Hijrah tak silap. Dia kata apa? Al-malaikatu hurrasus sama wa ashabul hadis hurrasul ard. Para malaikat itu penjaga wahyu di langit, menurunkan wahyu kepada Nabi, menjaga wahyu di langit. Dan ashabul hadis, ahli hadis, ulama hadis merupakan penjaga wahyu di muka bumi. Maka menjadi satu tanggungjawab, fardu, kita tak kata fardu kifayah lah, menjadi tanggungjawab kepada kita untuk mempelajari ilmu ini, untuk kita mengenali kaedah ataupun cara, kawaid, untuk kita tahu autentik atau tidak, sahih atau tidak kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Ini bukan perkara pertama. Bahkan kaedah ulumul hadis ini telah bermula sejak zaman sahabat lagi, setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ketiadaan Nabi, kewafatan Nabi, para sahabat begitu cakna tentang apabila dibacakan kepadanya hadis, maka mereka akan pasang telinga, dengar betul ke ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ilmu yang kita nak belajar ini namanya ulumul hadis. Ulumul hadis. Dia ada nama-nama lain. Dia ada beberapa nama lah. Ya, ilmu yang kita nak belajar ni, matan Al-Manzumah Al-Baiquniyah ni, dia ada beberapa nama lah. Selain daripada ulumul hadis, dia pun ada juga nama dia panggil usul al-hadis, usulul hadis. Macam usul fiqh, kita belajar fiqh syariah, kita ada belajar usul fiqh. Kalau kita belajar hadis pun sama, kita ada belajar hadis, matan-matan hadis, ma yustafadu minal hadis. Tapi kita kena belajar juga usulul hadis. Khatib Ajash Khatib ada karang satu buku nama dia usulul hadis. Nama lain juga adalah madkhal ila sunnah, al-madkhal ila sunnah. Nama yang samalah, sinonim lah ni. Apa lagi? Nama-nama yang samalah, science of hadis kalau dalam bahasa Inggeris, ataupun science hadis. Baik. Jadi, apakah definisi ulumul hadis? Kita nak kenal dulu ilmu yang kita nak belajar ni apa dia. Jadi ulumul hadis adalah ialah ilmun biqawanina yu'rafu biha atau yu'rafu min khilaliha halur rawi wal marwi, ataupun halus sanad wal matan. Apa dia? Dia adalah satu ilmu yu'rafu, ilmun biqawanin, satu ilmu yang padanya, dengannya ada kaedah, ada kanun, ada undang-undang, ada disiplin yang diketahui dengannya, min khilaliha hal sanad, hal rawi wal marwi, keadaan ar-rawi dan keadaan al-marwi. Ar-rawi itu kita kata perawi lah, ataupun sanad lah. Dalam bahasa lain ada takrifan lain, definisi lain kita kata sanad. Orang yang menyampaikan hadis, hadis transmitter, orang yang menyampaikan hadis daripada fulan ke fulan ke fulan, itu rawi. Proses tu, change of transmitter itu kita panggil sanad. Wa marwi, marwi ni matan, marwi ni matan hadis. Baik. Jadi untuk kita mengenali pula rawi itu, hal ar-rawi, dia ada beberapa disiplin ilmu di bawah ulumul hadis. Dia ada ilmu untuk kita mengenal hal ar-rawi, keadaan perawi itu, keadaan orang yang meriwayatkan hadis itu, kita panggil ilmu ar-rijal, ilmu rijal, ataupun ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu untuk kita mengenal pasti kalam ataupun kritikan-kritikan terhadap perawi yang dinyatakan oleh para a'imman nuqat, para ulama-ulama salaf mutaqaddimin yang mengkritik ataupun yang memuji perawi. Nah, ini jarh wa ta'dil. Fulan ni siqah ke, fulan ni saduq ke, fulan ni kadzab ke, fulan ni la yuhtaj bih ke, la yuktab hadithuhu ke, macam-macam lah. Baik. Al-marwi macam-macam lah. Kalau kita mengenal pula hal al-marwi, keadaan matan, macam ilmu kritik matan, ilmu naqdil matni, naqdil mutun. Kita mengkritik matan, kita mengenal pasti teks matan hadis, teks hadis itu adakah bercanggah dengan Al-Quran ataupun bercanggah dengan hadis yang lain, ataupun sebenarnya ianya tidak bercanggah, tapi kerana kefahaman kita yang cetek, kita rasa macam bercanggah hadis. Jadi ini adalah beberapa ilmu yang kita kena belajar dalam ulumul hadis. Secara ringkas ni macam tu. Dia ada pecahan yang lebih luas. Takhrij hadis, dirasah al-asanid,
ilmu ilalul hadis. Ini adalah satu ilmu yang susah dalam hadis. Jadi mafhumnya umumnya begitu. Baik, itu sedikit pengenalan. Baik, mana-mana ilmu pun, disiplin ilmu dia mesti ada sejarah dia, mesti ada sejarah. Macam mana boleh muncul. Jadi ulumul hadis ni macam saya cakap tadi, dia bukan satu perkara yang baru. Bahkan dia telah mula daripada zaman sahabat lagi. Selepas kewafatan Nabi SAW, dia bermula daripada zaman sahabat. Dah mula kita panggil tathabbut ar-riwayah, ataupun nak make sure, nak kenal pasti riwayat ini datang daripada mana, sokongannya. Seperti mana hadis yang ataupun kisah yang famous, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika mana Abu Musa Al-Ash'ari dia dipanggil oleh Umar, ataupun Umar panggil dia lah, datang ke rumah. Kemudian dia bagi salam lah. Abu Musa pergi ke rumah Sayyidina Umar, kemudian bagi salam. Assalamualaikum sekali, Assalamualaikum dua kali, Assalamualaikum tiga kali. Tak menjawab. So bila tak menjawab, Abu Musa dia tahu hadis Nabi. Dia kata, Nabi kata al-istizan, kalau kita nak minta izin masuk rumah 3 kali. Kalau tak, falyarji'. Kalau tak dijawab, tuan rumah tak jawab, dia tak bagi izin masuk, baliklah, kan. Jadi Abu Musa balik. Kemudian Umar jumpa Abu Musa, dia kata, kenapa tak datang rumah? Kan. Jadi Abu Musa katalah, kan hadis Nabi kata, bagi salam, minta izin masuk 3 kali. Ni mafhum cerita dalam Sahih Bukhari. Kemudian Umar kata, kau kena bawa bukti. Kalau betul ni hadis Nabi, la tuqimanna bibayyinah. Kau kena datangkan bukti, penerangan, penjelasan. Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari terkejutlah, macam, Umar tak percaya ke? Kan? Maka Abu Musa waktu ini bukannya kata Umar tak percaya, tapi berlakunya tathabbut ar-riwayah, mengenal pasti apa yang datang guna nama Nabi, mesti kena ada confirmation, sumber. Jadi perlukan sokongan. Jadi bila perlukan sokongan, akhirnya Abu Musa Al-Ash'ari minta bantuan sahabat, tanya di Perhimpunan Al-Ansar, kemudian disokong ataupun disahkan riwayat ini oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab sokong Abu Musa, beritahu Umar betul. Baik, okey. Jadi benda ni dah berlaku, walaupun tidak secara sistematik. Perbuatan make sure menjaga hadis Nabi SAW telah mula start daripada zaman sahabat. Bahkan Abu Bakar juga terkenal dengan taqlil ar-riwayah. Dia tak cerita banyak pasal hadis, kerana tak nak sangat hadis itu, bila banyak sangat dengar, banyak sangat versi, kan. Baik. Tapi tidaklah melarang sahabat-sahabat yang lain menyebarkan hadis. Sebab itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu antara sahabat yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, kan? Baik. Okey. Kemudian panjanglah cerita. Kemudian akhirnya orang pertama yang mula menyusun disiplin ulumul hadis dalam satu kitab yang mustaqil, kitab yang asing, kan. Memang ada sebelum tu lagi, zaman Imam Syafi'i pun ada membahaskan tentang ikhtilaful hadis, bicara tentang hadis dalam risalah dan sebagainya. Tapi ulama yang mula-mula mengarang kitab ulumul hadis secara berasingan, secara khas, mustaqil, adalah Al-Qadi Ar-Ramah Hurmuzi, Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman, yang wafat pada tahun 360 Hijrah, dan mengarang kitab Al-Muhaddith Al-Fasil. Waktu ini dah mula penulisan khas yang membicarakan tentang kaedah-kaedah mengenal pasti riwayat. Kemudian datang lagi selepas beliau, beliau wafat pada tahun 360 Hijrah. Kemudian datang Al-Hakim An-Naisaburi, 405 Hijrah wafat, dengan kitab Ma'rifah Ulumul Hadith. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 463 Hijrah, di karang 2 kitab, Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, Al-Jami' lil Akhlaq Ar-Rawi. Kemudian datang Qadhi Iyad, wafat pada tahun 544 Hijrah, mengarang kitab Al-Ilma' ila Ma'rifati Usul Riwayah. Ini dah mula ulama-ulama mengarang dan menyusun disiplin
Ini kita bincang tentang kitab ulumul hadis. Bukannya kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, bukan. Ini adalah kitab khas. Macam saya cakap tadi, macam ada syariah, ada fiqh, ada usul fiqh. Baik. Kemudian sehinggalah sampai kepada Abu Amr Uthman bin Abdul Rahman Salahuddin Al-Kurdi Al-Shahrazuri. Siapa beliau? Yang terkenal dengan nama Ibn Salah. Ibn Salah. Siapa yang belajar hadis ataupun pelajar syariah, yang belajar hadis mesti pernah dengar nama Ibn Salah, Ibn As-Salah, yang mengarang kitab Muqaddimah Ibn Salah. Famous, wafat pada tahun 643 Hijrah. Inilah kemuncak mulanya kita kata opus magnum lah, ataupun kita kata karya yang menjadi rujukan ulama-ulama kemudian selepas beliau. Ibn Salah mengarang satu kitab yang menjadi rujukan setelah beliau untuk ulama-ulama selepas beliau untuk mendalami ulumul hadis. Besar. Sebab apa? Efek daripada pasca kitab Muqaddimah Ibn Salah, ulama-ulama selepas beliau, ulama mutaakhirin selepas beliau mula menyusun kitab-kitab yang lagi familiar, yang kita mungkin belajar. Pelajar syariah mesti belajar, ataupun orang awam nak baca pun boleh kalau ada terjemahan. Bergurulah sebaiknya. Antaranya apa? Ibn Daqiq Al-Aid, juga Ibn Mulaqin dengan kitab dia Tazkirah. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i. Kita kenal lah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia ada satu karya kan, semua mesti kenal lah, Al-Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, Ibn Hajar. Ibn Hajar dia ada karang kitab Ulumul Hadis. Nama dia Nukhbatul Fikar, matan Nukhbatul Fikar. Kemudian disyarahkan lagi pula Nuzhatun Nazar, syarah kepada Nukhbatul Fikar. Ini semua efek daripada selepas pasca Muqaddimah Ibn Salah. Kemudian As-Sakhawi pun ada karang Al-Fathul Mughith. Kemudian As-Suyuti pun ada karang Tadribur Rawi, syarah kepada Taqrib An-Nawawi, yang mana Taqrib An-Nawawi Imam An-Nawawi juga ambil daripada Ibn Salah. Jadi baik, ini adalah kitab-kitab ulumul hadis ulama mutaakhirin lah, ulama-ulama yang terkemudian, yang mana kita belajar lah, kita belajar. Bahkan matan yang kita nak belajar ni, Manzumah Baiquniyah ni juga banyak mengambil istifadah daripada beberapa sumber lain, yang mana sumber itu juga kita kata apa, ambil ataupun terkesan ataupun kesan daripada Muqaddimah Ibn Salah. Antaranya apa lagi? Alfiyah Al-Iraqi. Alfiyah Al-Iraqi, Imam Al-Iraqi dia karang. Macam kita Manzumah Baiquniyah ada 34 rangkap. Baik, Imam Al-Iraqi dia karang 1000 dengan nama Alfiyah. As-Suyuti pun sama, Alfiyah dia karang 1000 bait, plus minus lah, untuk menceritakan tentang ulumul hadis secara lebih detail. Tapi Al-Imam Al-Baiquni, Taha bin Muhammad ataupun Umar bin Futuh Dimashqi ni, dia mengambil banyak istifadah daripada dua Alfiyah ni, untuk dikarang satu nazam yang khas, yang ringkas je. Kalau tuan-tuan para penonton pergi kat YouTube search, tak sampai 3 minit, 3 minit setengah je dia punya rima nazam bait manzumah ni. Kita akan belajar ni. Jadi inilah alhamdulillah banyaklah inilah jasa-jasa ulama, jasa ulama yang meninggalkan karya mereka, ilmu mereka kepada kita untuk kita ambil manfaat. Baik, itu sedikitlah pengenalan sejarah. Baik, jadi daripada sini para pelajar ataupun para pendengar, penonton rahmati Allah, kita boleh ambil beberapa istifadah lah, kan, macam mana keberkatan ulama dalam menyusun ilmu untuk memelihara hadis Nabi SAW, yang mereka yang baik, yang akhirnya alhamdulillah sampai sekarang hadis terpelihara. Kita dapat membezakan antara hadis yang makbul dengan hadis yang mardud, yang ditolak, hadis yang diterima dengan hadis yang ditolak. Baik, dan kita akan mulakan dengan pengajian Manzumah Baiquni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Manzumah Baiquni, Ustaz? Kenapa mulakan dengan Al-Baiquni? Baik, macam saya pernah buat hantaran dekat saya punya page Facebook pun, dekat Facebook saya lah, sebab saya tak ada page. Kalau tanya saya secara personal, jawapan saya, kalau nak belajar ulumul hadis, nak belajar kitab apa dulu? Kalau tanya saya kata jawapan yang sama dengan Syekh Dr. Abdullah Sa'ad. Apa dia? Mulakan dengan Muqaddimah Ibn Salah yang saya sebut tadi.
Abu Amr Ibn Salah yang boleh berbahasa Arab, kerana banyak istifadah yang menarik, baca berguru. Kemudian boleh pergilah Al-Muqizah karangan Al-Zahabi, ataupun Nukhbatul Fikar, ataupun Nuzhatun Nazar, syarah kepada Nukhbatul Fikar karangan Ibn Hajar. Ini tingkatan dia lah, mula dengan Muqaddimah Ibn Salah. Tapi untuk yang lagi pemula, macam saya jugalah pemula, mubtadi, ataupun masyarakat awam yang nak kenal ulum hadis secara ringkas, dengan terma-terma definisi-definisi yang mudah, dan dalam bentuk rima yang menarik dan mudah, tidak terlalu banyak macam Alfiyah Al-Iraqi, Alfiyah As-Suyuti, saya cadangkan Manzumah Baiquni, Al-Manzumah Al-Baiquni. Dia merupakan matan asas juga, macam saya cakap daripada awal tadi. Dia mustawa ketiga, dia sama dengan Al-Ajurumiyah dan sebagainya lah. Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim. Itulah relevansi ataupun justifikasi kenapa saya memilih matan ni. Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim, kita mulalah. Saya dah baca dah sikit tadi. Kita akan dapatkan beberapa bait lah untuk kita punya pengenalan pertama, video pertama ni. Nanti lepas ni kita insya-Allah kita akan pergi lagi lah, go through. Insya-Allah dalam 7 sesi kita habis dah insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullah, qala al-muallif an-nazim rahimahullah. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Baik, kita pergi yang tu dulu. Matan pertama. Telah berkata Nazim al-muallif. Siapa beliau? Siapakah An-Nazim ini, Ustaz? Kita tak kenal lagi dia, biodata dia. Sebenarnya menarik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya ikut pengajian ni, pengajian Al-Manzumah Al-Baiquniyah ini dalam beberapa siri jugalah, online ada, secara bersemuka, kita nak cari terjemah biodata, biografi penulis An-Nazim ini, tak banyak. Bahkan boleh saya kata hampir tak ada. Mereka beberapa pengenalan ringkas. Kata Dr. Abdul Karim Khudair, dia kata tidak dikenali, bahkan di perselisihi nama. Ada yang kata nama penulis ini Taha bin Muhammad, ada yang kata Umar bin Futuh Ad-Dimashqi. Ada dua nama, ada dua versi. Al-Baiquni, Al-Baiquni, yang dia wafat pun sekitar 1080 Hijrah atau sebelum tu. Dia hidup sebelum 1080 Hijrah, kan? Jadi dia tak dikenali. Tapi kenapa? Kata Dr. Abdul Karim Khudair, dia kata wahadha min wahadhihi min mubalaghah, adalah salah satu bentuk mubalaghah fi tawaddu', dalam tawaddu'nya An-Nazim ini, tawaddu'nya penulis, penyusun manzumah kita ini, sehingga beliau tidak mahu dikenali. Salah satu bentuk ikhlas. Bukan bermaksud ulama-ulama yang terkenal tidak ikhlas, tak. Tapi memang ada ahli ilmu yang begitu, tidak mahu dikenali. Apa bukti dia tidak mahu dikenali ikhlas? Kerana akhirnya meskipun beliau tidak dikenali, matan yang ringkas 34 abiat ataupun bait ini, kalau print, tuan-tuan print tak sampai, memang sehelai depan belakang, satu helai muka surat sahaja, telah disyarahkan oleh ramai ulama yang mensyarahkan manzumah ini. Dan antaranya Dr. Tariq Awadullah, Syekh Ibn Uthaymin, ramai lagi lah, Syekh Sulaiman Al-Harabi, ramai ulama, bahkan ulama kontemporari yang sekarang lah, sebab Syekh Al-Baiquni ulama mutaakhirin. Maka ulama-ulama muasir, moden, ramai yang mensyarahkan 34 bait ini sampai beratus-ratus muka surat, menunjukkan bahawa daripada satu helai keberkatan 34 bait ini telah memberikan manfaat dan istifadah kepada ramai penuntut ilmu. Meskipun bait ini antara, kita kata, ciri, karakteristik bait ini, bentuk bait ini, dia tidaklah lengkap. Al-Manzumah Al-Baiquniyah bukanlah matan yang lengkap. Dia tidak mencangkupi keseluruhan. Macam kalau kita nak bandingkan dengan Alfiyah Al-Iraqi, Alfiyah As-Suyuti, ataupun Muqaddimah Ibn Salah, ataupun Nuzhatun Nazar, Syarah Nukhbatul Fikar, memang tak lengkap. Ada banyak, ada beberapa lah, kita kata, perbahasan ulumul hadis, min anwa' ulumul hadis yang kita tak sentuh. Tetapi perbahasan asas, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis mawdu', hadis mursal,
munqati', mu'dal, mu'an'an. Kita akan bahas benda yang kita dengar tu kita tahu, tidaklah terlalu mendalam. Baik, jadi itulah pengenalan sikitlah kepada penulis. Baik. Jadi penulis mulakan abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Telah mulakan, An-Nazim ini telah mulakan dengan alhamd. Alhamd, segala puji, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ats-tsana, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya musalliyan hal. Kalau kita belajar Arab, musalliyan ni dia hal. Berselawat pula ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu, hadirin dirahmati Allah, menjadi tradisi ulama, dan apabila mereka menyusun matan ilmiah, sama ada dalam bentuk matan biasa ataupun syair ataupun manzumah, nazam ini, mereka akan mulakan, ini memang tradisi yang memang menjadi tradisi ilmu syar'i. Mereka akan mulakan dengan alhamdulillah, pujian bagi Allah, dan juga salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita ilmu, memberikan kita peluang untuk menuntut ilmu, memberikan kita peluang untuk kita mempelajari dan menyampaikan ilmu. Dan seterusnya salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis Nabi kata, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Kan, jadi menunjukkan apa, hadis ni menunjukkan bahawa istihbab ataupun tuntutan, dituntut untuk kita sentiasa bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia teruskan lagi dengan ala Muhammadin khair nabiyyin ursila. Seterusnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khair nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus, sebaik-baik nabi yang diutuskan. Memang boleh kita bahas panjang, tapi hadaf saya bukanlah nak memanjangkan perbahasan. Memang ada perbezaan, ada yang ulama bezakan antara nabi dan rasul. Nabi Muhammad kita adalah sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Dan memang antara nabi dan rasul memang ada kelebihan-kelebihannya. Baik, memang ada tafdil antara rasul dan nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itulah ada ulul azmi dan sebagainya lah. Tapi saya tak nak bahas panjang lah apa beza pula nabi dan rasul dan sebagainya. Tapi al-muhim, daripada matan ni dia nak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khairi nabiyyin, sebaik-baik nabi yang diutuskan. Baik. Matan yang kedua, qala an-nazim rahimahullah, qala al-muallif an-nazim rahimahullah, matan yang kedua, wa dhi min aqsami hadith al-'idd, wa dhi min aqsami al-hadith 'iddah, wa kullu wahidin ata wa hadda. Wa dhi min aqsami hadithi iddah, dan inilah daripada sebahagian pembahagian hadis yang banyak, sebahagian daripada pembahagian kategori hadis. Wa kullu wahidin ata wa hadda, dan setiap satu daripada pembahagian ini ata wa haddahu, telah didatangkan hadnya ataupun definisinya. Kita akan tengok satu-satu. Baik. Dhi wa dhi. Dhi maksudnya zi isim isyarah, dan inilah min, daripada, inilah sebahagian daripada. Sebab itulah ulama mengatakan ketika dia mensyarah matan ini, min kat sini bermaksud at-tab'id. At-tab'id ini maksudnya sebahagian, ba'd, sebahagian daripada pembahagian aqsamul hadis, pembahagian daripada kategori-kategori hadis yang banyak. Iddah bermaksud banyak. Sebab kenapa dia kata sebahagian? Sebab macam saya cakap tadi, dan umum mengetahui, Manzumah Baiquni dia adalah satu matan yang ringkas yang tidak membahaskan semua perbahasan dalam ilmu hadis. Dia membahaskan sebahagian. Jadi dia letak macam tu. Jadi akan ada perkara-perkara perbahasan yang kita tak sentuh, tapi tak apa. Macam saya cakap dalam hantaran saya, objektif dan fokus pengajian ini adalah untuk pemula, termasuklah dengan diri saya sendirilah. Baik. Dan setiap pembahagian ini didatangkan definisinya. Baik. Al-had
Bermakna at-ta'rif ataupun definisi. Maksudnya apabila kita bincang nanti, baik seterusnya kita bincang pasal hadis sahih, apakah definisi hadis sahih? Kemudian hadis hasan, apakah definisi hadis hasan? Ad-da'if, apakah definisi hadis da'if? Dan sebagainya. Akan ada ta'rifan-ta'rifan dia. Had bermakna at-ta'rif. Baik. Kata Syekh Tariq Awadullah, dia kata apa? At-ta'rif alladhi yumayyizuhu an ghairihi min anwa'il hadith. Ta'rif itu apa dia? Ta'rif itu yang membezakan, yumayyiz, membezakannya daripada selainnya, daripada perkataan ataupun kategori-kategori yang lain daripada kategori hadis, jenis-jenis hadis. Baik. Okey, matan yang ketiga. Dah 3 dah matan. Sekejap ya. Baik. Okey, kita akan masuk. Qala an-Nazim rahimahullah wa qala al-muallif an-Nazim rahimahullah. Awwaluha as-sahih huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadh aw yu'al. Aw lam yashudh aw yu'al. Baik. Awwaluha as-sahih. Awwaluha, matan yang ketiga ataupun bait rakab yang ketiga. Okey. As-sahih wa huwa mattasal. Ini menunjukkan kepada pembahagian ulum hadis yang pertama. Okey, hadis dia ada banyak. Hadis ni boleh jadi hasan, sahih, dhaif. Kita boleh tengok hadis ini, hadirin yang dirahmati Allah, dari sudut perspektif yang luas. Okey. Sebelum saya masuk hadis sahih, pembahagian hadis ini, cara kita nak belajar hadis ataupun cara kita nak faham hadis. Pembahagian hadis ni ada beberapa. Sebelum kita boleh faham hadis itu, kita boleh tengok categorize, dia punya categorization of hadis itu dari sudut diterima atau ditolak. Kalau hadis itu makbul atau hadis itu mardud. Kalau hadis itu makbul, maka pembahagiannya makbul itu sahih, hasan. Mardud, ada hadis-hadis yang ditolak lah, hadis palsu, hadis munkar, hadis matruk. So itu pembahagian, 2 pembahagian besar. So hadis ni kita boleh bahagikan kepada 2, sama ada dianya diterima ataupun ditolak. Hadis juga kita boleh tengok dari sudut min khilali, daripada aspek, ataupun min haithu, daripada aspek apa? Al-adad, ar-ruwah, bilangan perawi. Kalau kita tengok hadis itu daripada bilangan perawi, hadis itu kita boleh bahagikan pula kepada mutawatir. Mutawatir ni hadis yang ramai perawinya. Ahad. Ahad tu pula pecah kepada aziz, gharib. Jadi kita boleh pecah macam tu pula daripada sudut aspek berapa ramai perawi yang meriwayatkan hadis. Jadi kita boleh tengok daripada banyak aspek. Okey. Tu umumnya lah. Kan? So ada ulama membahagikan kepada daripada aspek boleh diterima atau ditolak, ataupun kita boleh faham, membahagikan hadis itu dari sudut berapa ramai yang meriwayatkan hadis itu. Baik. Kalau kita tengok Nukhbatul Fikar karangan Ibn Hajar, dia mulakan matan dia dengan hadis mutawatir, pembahagian hadis mutawatir. Al-khabaru imma yakuna lahu turuqun bila adadin muayyan. Ada khabar. Lepas tu al-mutawatir, al-ahad, al-fard. Ni permulaan untuk Ibn Hajar dalam Nukhbah. Kalau Al-Baiquni dia mulakan dengan hadis sahih dulu. Okey, kita belajar dulu, kenal hadis sahih macam mana. Baik. Jadi dia terus bawakan definisi. Awwaluha, okey, yang pertama kita akan belajar apa dia? Hadis sahih. Wa huwa mattasal. Iaitu apa yang mattasal isnaduhu. Yang bersambung sanadnya. Baik, jadi di sini Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, An-Nazim, telah membawakan satu daripada 5 karakteristik hadis sahih. Jadi hadis sahih ada 5 syarat. 5 syarat atau 5 karakter yang wajib dia ada untuk menjadikan dia sahih. Yang pertama dia kata awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu. Satu. Yang kedua, lam yushadh atau lam yashudh. Yang ketiga, au yu'al. Yang kedua, tidak ada syaz, tidak ada keganjilan. Yang ketiga, tidak ada illah.
Yang keempat, yang kelima nanti baik dan seterusnya. Adil dengan dhabit, ada 5. Jadi syarat untuk kita terima hadis itu sebagai hadis sahih ada 5 syarat. Sanad dia bersambung, ittisalus sanad, tidak ganjil, la syadz, tidak ada syadz, tidak ada illah, tidak ada cacat, perawinya adil dan perawinya dhabit. Semua ini dinazamkan, disusunkan dalam 2 bait yang kita tengah belajar sekarang. Awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadz aw yu'al. Jadi syarat yang pertama adalah bersambungnya sanad. Bersambungnya sanad. Apa dia? Bersambungnya sanad ni kita nak faham dia. Baik. Setiap perawi yang dinamakan bersambungnya sanad itu adalah setiap perawi, kullu rawin min ruwatil isnad qad tahammala. Setiap perawi daripada perawi-perawi, setiap orang yang mentransmitkan hadis-hadis ini, yang mentransmitkan hadis ini, A dengar daripada B, B dengar daripada C ni, qad tahammala. Perkataan tu tahammala. Maksud tahammala, tahammala ni akhadha, mengambil, ataupun ta'allama, mempelajari. Telah mengambil ataupun telah mempelajari hadis ini. Isnadan wa matanan, secara sanad dan secara matan. Maksudnya dia ambil hadis ini, dia belajar hadis ini, dan juga konten hadis tu dia belajar, matan hadis tu dia belajar, dan juga dia tahu siapakah orang yang diriwayatkan sebelumnya sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min syaikhihi, daripada gurunya. Jadi dia mempelajari hadis ini, dia mengambil hadis ini daripada gurunya, alladhi fawqahu fi sanad, yang di atasnya dalam change of transmitter, dalam sanad, rantaian sanad. Jadi itu maksud bersambung sanad. Jadi kita mengambil secara direct, wa min turuqi tahammul wa min turuqi at-tahammuli al-mu'tabarati wal mu'tamida. Apa dia? Al-mu'tamada, antara metod mempelajari ataupun mengambil hadis secara mu'tabar, yang famous, yang memang baik, yang memang sepatutnya kita belajar atau mengambil hadis, adalah dengan cara apa? An yakuna ar-rawi qad akhadha ar-riwayata bis-sama'i al-mubashiri min syaikhi. Adalah untuk perawi itu mengambil hadis ataupun mengambil riwayat dengan cara bis-sama'. Nak tahu dia ni bersambung tak sanad dia daripada gurunya adalah dengan cara riwayah, dengan cara mendengar. Memang kena dengar direct, mubashir, bis-sama'i al-mubashiri, dengan mendengar secara direct. So kita tak boleh claim, kita tak boleh claim kita dengar sedangkan kita tak dengar. Itu akan jadi tadlis. Tadlis tu apa, nanti kita akan bahas perbahasan tadlis. Dia ibarat macam ada satu kelas, macam saya cikgu sekolahan, ada satu kelas, pelajar ni ponting, pelajar A ponting kelas, guru mengajar, lepas tu pelajar A ni ponting lah, lepas tu dia tanya kawan dia, belajar apa tadi? Belajar matematik contohnya, belajarlah, ataupun belajar sejarah lah contohnya, belajar sejarah, fakta something. Kemudian si A ni claim, aku mendengar daripada guruku. Itu salah satu contoh, kan? Dia tak dengar secara direct. Dia tak kata aku mendengar daripada kawan aku bagi tahu, yang guru aku kata. Baik. Jadi ini adalah salah satu bentuk sanad tak bersambung. Dia tak bertemu dengan guru dia. Dia tak belajar dengan guru dia. Dia ponting kelas. Jadi macam tu juga hadis. Bila kita tak dengar tapi kita claim kita dengar. Itu salah satu bentuk hadis mudallas, hadis yang akan ada problematik lah, nanti kita akan tengok, kan. Baik. Ataupun dia membaca terus daripada gurunya, dia qiraati fi ardi ala syekh. Kalau dia tak dengar pun dia baca dan guru dia accept. So betul lah, kau baca ni betul. So dia mempelajari lah. Lepas tu kita kata tadi, at-tahammul itu adalah dengan cara mengambil ataupun belajar, akhadha atau ta'allama. Cara kita nak kenal pasti macam mana bersambung atau tidak, dia mesti ada satu perkataan ataupun beberapa perkataan yang kita kata bila kita nampak dalam sanad, itulah dia sanad yang bersambung. Seperti haddathana A, haddathana an, haddathana B, haddathana C, nama. Haddathana sekian, maksud telah menceritakan kepada kami.
Ataupun sami'tu, aku telah mendengar. Sami'tu, aku telah mendengar. Ataupun apa lagi? Akhbarana, telah mengkhabarkan kepada kami. Macam tu. Baik. Ini contoh-contoh lah. Nanti kita akan tengok lagi sirah-sirah lain yang ataupun bentuk-bentuk lain yang kalau bentuk itu selain daripada yang disebutkan tadi, boleh jadi dia dengar, boleh jadi tak. Baik. Okay, itu adalah satu pembahagian. Ada masa lagi ke? Kita ada lagi beberapa minit lagi lah. Saya target sejam lah, 9 sampai pukul 10. Tapi kalau tak habis, kita akan sambung lagi lepas ni. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pergi kepada syarat yang kedua. Jadi itu bersambung, dia mesti bersambung. Dia ada perbahasan yang lebih panjang daripada tu. Macam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijrah, dia mensyaratkan bahawa dia tak cukup aku mendengar. Dia mesti subutul liqa, mesti pernah jumpa betul-betul. Kalau kita kata haddatsana tu, mesti kena jumpa direct. Kalau Imam Muslim, dia agak longgar sikit. Dia kata cukuplah kalau mereka ni pernah hidup sezaman sebagai bukti. Maksudnya kalau dia hidup dan mati dalam tempoh itu, mereka pernah hidup sezaman, maka ini kira pernahlah berjumpa. Kan? Baik, jadi itu perbahasan yang panjang lah. Saya tak nak sentuh lah yang tu. Subutul liqa' andal Bukhari ataupun Muslim. Baik, jadi tu. Yang pertama nak sahih mesti bersambung sanad. Tahu yang tu je. Tahu yang tu, basic dulu. Ilmu hadis, dia banyak kita kata praktikal daripada teori. Yang kita belajar ni teori. Kalau tuan-tuan kita belajar secara praktikal dalam takhrij, kita akan lebih faham. Baik, tapi tak apa, kita sama-sama belajar. Syarat yang kedua, lam yushadz au yu'al. Lam yushadz au lam yashidh. Saya selalu salah baca balik. Lam yashidh. Tidak syadz. Tidak syadz. Tidak syadz maksud tidak ganjil. Tidak ganjil ni, kita ada banyak definisi ulama. Apa maksud ganjil? Ganjil boleh jadi orang yang kata Al-Iraqi, orang yang siqah, dia meriwayatkan satu perkara yang bercanggah dengan orang yang lebih siqah daripada dia. Ini juga kata kalam Ibn Hajar Asqalani. Seorang yang dipercayai telah meriwayatkan satu hadis yang mana bercanggah ataupun bertentangan dengan orang yang lebih dipercayai daripadanya. Syadz, ganjil. Kata Al-Khalili, dia kata tak. Ganjil ini adalah apabila dia berseorangan dalam riwayatan tersebut. Dia seorang-seorang je. Yukhaliful jama'ah. Dia menjanggahi riwayat majority. Dia berseorangan, tafarrud dalam periwayatan. Baik. Ataupun satu perawi yang qabul lah, kita boleh diterima, perawi ini boleh diterima, bercanggah dengan menyanggahi periwayatan orang yang lebih diterima. Tapi kata Dr. Tariq Iwadullah, Syekh Tariq Iwadullah, dia kata sama ada syadz ini, ganjil ini, sama ada diriwayatkan perawi yang siqah meriwayatkan orang yang lebih siqah ke, dia seorang-seorang meriwayat bercanggah dengan hadis yang majoriti ke. Al-Muhim maksudnya tetap sama, iaitu apa? Bahasa kita mudah, lain daripada orang. Lain daripada orang. Dan dia boleh berlaku dalam sanad dan boleh berlaku dalam matan. Boleh berlaku dalam sanad dan berlaku dalam matan. Percanggahan ini berlaku. Baik. Baik, dan yang syarat yang ketiga, dan macam mana kita nak kenal pasti syadz? Tidak mahu tidak, kita nak kenal pasti syadz atau illah, mestilah melalui perbandingan riwayat. Kita kena jam'ut turuq, kita kena menghimpunkan riwayat-riwayat dan membandingkan. Ini termasuk sebahagian daripada ilmu ilal nanti. Kita akan belajar jugalah ni selepas ni. Okey, jadi yang pertama tadi syarat hadis sahih mesti bersambung sanad. Yang kedua mesti yang kalau menurut Al-Baiquni, yang kedua mesti tidak syadz, tidak ganjil. Yang ketiga tidak illah. Saya rasa saya akan berhenti dekat illah ni sebab kita dah lebih masa. Sikit lagi 5 minit lagi nak habis. Tidak ada illah. Tidak ada illah. Illah ni apa? Illah ni hadis yang ada cacat yang tersembunyi. Ada, kita kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis itu secara zahirnya nampak baik.
secara zahirnya nampak sahih, tetapi hadis itu rupanya setelah dilakukan iktibar ataupun kita cek, kita menghimpunkan turuk, menghimpunkan periwayatan, buat comparison, rupanya hadis itu ada mistake, sama ada dalam sanad ataupun dalam matan. Itu adalah hadis yang ada illah, ada cacat yang tersembunyi. Tapi susah untuk kita tahu cacat dan tersembunyi ini, melainkan kita betul-betul belajar ilmu hadis dan betul-betul mendalami ilmu takhrij tadi tu, buat practicality. Sebab itulah kita tidak akan tahu hadis illah itu melainkan apabila kita telah melazimi kalam nuqat, kata-kata para pengkritik ataupun kata-kata para a'immah, ulama-ulama mutaqaddimin yang bergelumang dalam menganalisis hadis. Ramailah ulama-ulama nuqat ni, a'immatul jahabidah an-nuqat ni, macam Syu'bah bin Hajjaj, an Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal, Abdul Rahman ibn Mahdi, Al-Bukhari sendiri, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Yahya ibn Ma'in. Ini semua ni, mereka ini Ad-Daraqutni, mereka ini semua orang yang memang nampak. Saya bagi contoh lah, ini contoh logik lah. Contoh dalam ilmu ilal, kita nak kenal pasti hadis ni ada illah ke tak. Dia ada satu perkataan tu, kita kata sulukul jadah, satu jalan yang biasa kita ikut, memang macam ni jalan dia. Contoh macam saya nak pergi Melaka daripada Kedah, biasanya jalan dia Melaka masuk Perak, Perak masuk Selangor, masuk KL lah, Selangor, kemudian masuk Negeri Sembilan, kemudian baru sampai Melaka. Jalan normal. Orang yang bawa kereta di Malaysia mesti tahu punya. A'immah ni kira para orang yang cekap pasal jalan. Tiba-tiba ada satu jalan, orang dia kata tak, daripada Kedah ke Melaka, dia nak pergi daripada Kedah nak pergi Melaka aja. Dia tak ada tujuan lain, tapi dia pergi masuk Gerik, Kelantan, masuk Terengganu, masuk Pahang, masuk Johor, Tangkak, baru masuk Melaka. Jadi nampak jalan tak kena. Orang yang faham jalan di Malaysia, dia akan kata, no, ni jalan yang salah ni, tak kena jalan ni. Itu contoh ilal. Saya nak bawa dalam sanad, tapi terlalu banyak lah contoh dan terlalu susah lah untuk kita faham kalau kita tak bersama dengan kitab pun. Tapi itu salah satu contoh gambaran, jadi orang yang betul-betul mutakhassis, orang yang betul-betul mutabahir, orang yang betul-betul bergelumang dalam ilmu hadis, dia akan dapat detect. Dan bukan saya jugalah kan, orang yang betul-betul alim dalam bidang hadis. Baik, jadi saya rasa setakat tu dulu perbahasan kita. Saya ingatkan boleh habiskan 4 bait, tapi kita terhenti kepada bait yang ketiga, masih lagi membincangkan tentang hadis sahih. Nanti insya-Allah di perbincangan di minggu keempat nanti, hari Isnin, kita akan pergi lagi kepada syarat keempat dan syarat kelima hadis sahih. Dia ada 5 syarat tadi kan. Kita akan sambung nanti dekat yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, insya-Allah. Jadi setakat itu sahaja dahulu daripada perkongsian ataupun kelas pengajian kita pada malam ini, insya-Allah. Baik, kalau ada soalan. Okay, baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, kalau ada soalan tak apa, boleh tinggalkan ke ruang komen ataupun boleh PM saya personal, tak ada masalah. Kalau ada kesalahan ataupun kekhilafan, saya mohon maaf, boleh perbetulkan, insya-Allah saya akan perbetulkan. Jadi ini adalah pengajian pertama kita dan kita akan sambung lagi selepas ini. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Jadi setakat itu sahaja dahulu al-liqa, pertemuan kita yang terbaik. Apakah syarahan yang terbaik? Saya jawab dulu lah. Apakah syarah yang terbaik untuk Al-Manzumah Al-Baiquniyah? Pada saya, setakat yang saya baca lah, pembacaan saya tak banyak jugalah, beberapa syuruhat yang saya baca tentang Manzumah Al-Baiquniyah ni, syarah Dr. Tariq Iwadullah, antara syarah yang terbaik lah, dan menarik. Jadi setakat itu sahaja dahulu perbincangan kita. Boleh carilah kitab tu, nanti ada PDF dia. Jadi setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.